Alamak, ni inflasi dah drop ni. Nanti kalau pergi ke deflasi pula macam mana pula ni guys? Okey guys, dalam laporan terbaru daripada Jabatan Perangkaan, kadar inflasi pada bulan November jatuh lagi kepada 1.5%. Jadi kejatuhan di dalam inflasi ni bagus ke tak bagus sebenarnya ni guys? Especially kalau kita tengok dalam tempoh 11 bulan yang lepas semenjak Januari kadar inflasi pada bulan Januari adalah pada 3.7% dan kemudian dia jatuh dengan konsisten sekali sehinggalah pada bulan November mencecah 1.5%. Ada juga orang cakap bahawa kejatuhan dalam inflasi ni terutamanya bila dia mencecah bawah 2%, dia dah ada tanda-tanda bahawa ekonomi mungkin akan pergi kepada deflasi. Okay, korang tahu kan bahawa kejatuhan di dalam inflasi ni macam video-video yang saya lepas lah, bukan bermaksud kejatuhan di dalam harga barang. Dia bermaksud peningkatan di dalam harga barang itu diperlahankan. Sebab secara asasnya harga barang tetap akan meningkat dan juga inflasi itu memang diperlukan untuk economic growth. Akan tetapi kadar inflasi itu kenalah bersesuaian. Berapakah kadar inflasi yang sesuai? Dia adalah di sekitar 2% macam tu. Akan tetapi apabila dia dah jatuh di bawah 2%, persoalannya adakah dia akan drop lagi dan kemudian pergi kepada deflasi. Dalam video saya yang lepas saya ada explain dengan korang bahawa China sekarang ni telah pun masuk ke dalam deflasi. Maksudnya kadar inflasi diorang negatif lah. Sebenarnya bagi Malaysia kalau kita tengok daripada peristiwa-peristiwa dan juga pergerakan inflasi yang lepas, inflasi di bawah 2% ni bukanlah sesuatu perkara yang luar biasa sebenarnya. Dan kalau korang perhatikan sebelum GST tu dilaksanakan, iaitu pada tahun 2015, kadar inflasi berada di tahap yang sangat rendah. Jadi apabila dia laksanakan sahaja GST tu, berlaku lonjakan ataupun peningkatan di dalam inflasi itu pun naik balik. Jadi maksud saya di sini begini kita kena tengok juga tahu apakah perancangan-perancangan terutamanya dari segi polisi dan juga dasar kerajaan yang boleh mempengaruhi inflasi pada tahun 2024. Dan kalau kita tengok kenyataan daripada Bank Negara Malaysia sendiri, berikutan daripada Monetary Policy Committee meeting pada bulan November, mereka tetap beranggapan bahawa pada tahun 2024 akan ada inflationary risk. So kenapa jadi macam tu? Sebab pada tahun 2024 nanti akan berlaku beberapa perubahan dari segi dasar kerajaan terutamanya dalam merasionalisasikan subsidi. Dan rasionalisasi subsidi ni of course dia akan berpotensi untuk push inflation tu ke atas. Cuba korang bayangkan kalaulah inflation kita berada di tahap yang tinggi iaitu sekitar 4% macam tu, adalah tidak sesuai kalau pihak kerajaan nak melaksanakan rasionalisasi subsidi ni. Sebab apa? Kalaulah dia laksanakan rasionalisasi subsidi pada kadar inflasi 4%, lagi bahayalah inflasi itu akan naik mencanak lagi guys. Jadi inflasi itu perlu diturunkan sebelum kerajaan melaksanakan dasar rasionalisasi subsidi yang akhirnya dia boleh mempengaruhi kadar inflasi kita terutamanya pada tahun 2024. Jadi pergerakan di dalam inflasi ni sebenarnya adalah selari dengan perancangan dasar kerajaan yang bakal dilakukan pada tahun 2024. Of course mungkin ada orang hujah balik, bang dulu abang cakap 2% tu kadar inflasi yang sihat, sekarang ni dah tak sihat lah bang. Ya betul guys, kadar inflasi yang sihat adalah di sekitar 2%. Sebab itulah kalau korang tengok dekat beberapa bank pusat dekat seluruh dunia ni, diorang target inflation rate berada pada tahap 2%, sama seperti Federal Reserve. Akan tetapi kita kena tengok juga perkembangan dan apakah perkara yang bakal dilakukan oleh pihak kerajaan terutamanya yang boleh mempengaruhi inflasi pada tahun 2024. Jadi kalau kita tengok pandangan daripada Bank Negara sendiri, diorang berpandangan bahawa pada tahun 2024 kita bukan berhadapan dengan deflationary risk, kita berhadapan dengan inflationary risk. Alright guys, semoga korang dapat sesuatu daripada video saya. Jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni.